الله الله ربي هو الله. Dan hikayah, satu hikayat daripada seorang laki-laki berkata kepada syekhnya, dia jumpa kepada guru dia, mursyid dia, wiridkan olehmu akan suatu wirid. Maka amarah syekhnya, katanya apa? Adakah aku Rasul? Mewajibkan segala yang wajib dan segala fardu, dan telah maklum, dan segala maksiat telah masyhur. Maka jadikan olehmu bagi segala fardu, peliharakan, dan bagi segala maksiat itu tinggalkan, dan peliharakan olehmu akan hatimu daripada berkendak kepada dunia dan kasih kepada perempuan, dan dilebihkan kepada syahwat. Jadi kisah dia, seorang daripada arif billah ni, dia ceritakan apa tuan-tuan, dia berjumpa dengan guru dia, syekh murabbi dia minta akan wirid amalan. Dia apa kata guru dia? Amarah, mana marah guru dia. Guru dia marah sebab apa ni? Kata gurunya, adakah aku ini Rasul? Adakah aku Rasul nak mewajibkan segala yang wajib? Segala fardu telah maklum, segala kewajipan telah maklum dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan segala maksiat telah masyhur. Maksiat pun dah masyhur dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW yang telah dihuraikan oleh para ilmuwan, para ulama-ulama muktabar. Maka apa lagi aku nak pergi tambah? Ikut tu cukuplah tu dia. Ya. Maka jadikan olehmu segala fardu itu peliharakan. Segala kewajipan tadi kamu pelihara, dan segala maksiat kamu tinggal. Cukuplah tu. Cantiklah tu. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali, ad-dinu syatran fi'lul ma'murat wa tarkil manhiyat. Agama tu dibina atas dua cabang. Pelaksanaan benda yang disuruh dan meninggal benda yang dilarang. Dua je lah. Tapi dalam dua tu beribu kitab masuk. Apa yang disuruh? Dia kena belajar. Daripada bab akidahnya, bab muamalat, bab ibadatnya, bab urusan panjang cerita tu. Banyak benda yang disuruh. Dan di sana ada benda yang dilarang. Apa dia benda dilarang? Semua itu perlu kepada ilmu. Sebab tu Rasulullah meletakkan al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu menjadi imam kepada amal, amal menjadi makmum. Bila kita sembahyang berjamaah, satu kaedah dipanggil innama ju'ilal imam liyutamma. Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikut. Ya, tak ada kita sembahyang tengok imam belum rukuk dia pergi sujud. Segi hukum fiqh dia apa? Kalau kita mendahului hukum rukun fi'li dengan sengaja, satu rukun makruhun, kalau dua rukun faqad batalat salat, batal sembahyang. Ya, dari hukum fiqh dia. Maknanya kita mendahului imam tak dibenarkan. Dia jadi imam untuk diikut. Imam dah rukuk baru kita rukuk. Jadi ilmu dengan amal, ilmu diletakkan taraf dia sebagai imam. Bermakna kita tidak boleh buat satu perkara melainkan kita ada pendedahan yang jelas segi hukum hakam dan sebagainya. Jadi maknanya dalam kata syekh ni apa? Terang dah. Quran dan hadis dah terangkan mana benda yang perlu dibuat dan mana benda yang perlu dilarang, yang perlu ditinggalkan. Jadi buat tu. Apa lagi kau nak tambah-tambah lagi? Itu maksud dia ni. Maksud dia apa ni? Tuan Syekh ni kata berpegang teguhlah dengan taliah Allah Ta'ala. Persoalan dia, masalah nak membina benda tu bagi kuat supaya kita dapat berpegang teguh dengan perintah dan dapat kemas kita dalam menjadi benteng daripada benda yang dilarang. Ini perlukan sentikan. Itu amalan-amalan yang dibagi tadi oleh masyayikh tadi, tujuan masyayikh-masyayikh lain kan, amal tarikat semua tujuan dia apa tu? Nak menghala kepada dua benda ni. Untuk betul-betul kita dapat bantuan. Wirid-wirid amalan kita buat sulu macam nak membina kekuatan. Supaya apa? Dapat tegak benar-benar melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Itu maknanya support. Amalan tu nak support. Itu maksudnya lah. Makna di sini telah jelas dan terang. Ya, dalam Islam itu dah cukup dah. Zahirnya ada, batin pun ada. Firman Allah Ta'ala, wazaru zahiral ismi wa batina. Wazaru bermakna watruku. Maka hendaklah kamu cuci, tanggal, bersihkan zahir dan batin. Sudah cukup dan lengkap maknanya. Dan peliharakan olehmu akan hatimu daripada berkendak kepada dunia.
Peliharakan hati kamu daripada berkendak kepada dunia. Dunia ni ambil kalimat dana yadni dunia. Mana benda yang segera yang tak laku di sana. Selepas kita berpindah aja, benda tu tak laku. Kalau benda tu laku di sana, itu bukan dunia, itu akhirat. Walaupun bentuk di dunia. Dia ada pelik sikit tuan-tuan ni. Ada kala benda tu akhirat tapi jadi dunia. Ada kala benda tu zahir dunia tapi jadi akhirat. Ini perlu kepada apa? Kepahaman dan perlu kepada pertolongan Allah Ta'ala dalam mengurus benda ni. Ya. Orang yang cerdik, ahli sa'adah, amalan akhirat dia jadi akhirat betul. Dia buat bersih kerana Allah Ta'ala. Dan amalan dunia pun jadi akhirat. Dia makan, dia minum, dia bekerja, semua diniatkan lillah untuk kerana Allah Ta'ala. Nokta akhir dia dalam tiap-tiap pekerjaan dia ialah liibadatillah, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Maka semua terjadi akhirat. Itu orang yang cerdik. Adapun sebaliknya yang ahli syakawah, orang yang dapat kecelakaan, dia terbalik. Amalan dunia dia jadi dunia, amalan akhirat pun jadi dunia. Ini masalah. Cantik nampak akhirat tapi jadi dunia. Sebab apa? Fasadnya tidak betul, tidak ikhlas dan sebagainya, maka rugi serugi-rugi. Ya. Sebab dunia ni benda yang segera ni, ambil kalimah dana yadni dunia, benda segera. Ya. Mana di sana dia tidak laku, tuan ni. Ini bahaya sangat. Sebab tu kita kena set betul-betul supaya semua terjadi bekalan kita di sana. Dan kasih kepada perempuan. Kasih kepada perempuan. Kalau tunggu saya dan al-alim al-allamah al-wali syahid Sayyid Syekh Abdul Rashid, wali besar dan alim 4 mazhab. Dan menguasai 30 cabang ilmu. Apa dia kata? Perempuan ni mesyuarat boleh, pakai jangan. Marah dia dengar. Mesyuarat boleh, pakai jangan. Ini apa dia panggil? Aghlab. Kebiasaan itulah, bukan semua. Bukan semua. Dia bila kaedah ni dia panggil al-qaidatu aghlabiyah. Kaedah tu dikit kebanyakan. Mana ada di sana yang menyalahi kaedah. Rabi'atul Adawiyah tak lawan kita tuan-tuan. Dia mencecah darajat waliyah. Wali perempuan besar. Kita laki-laki, rupa laki-laki tapi tak jejak lagi. Itu maknanya begitu. Maknanya nisbah kepada perempuan ni banyak perkara-perkara yang kita kena berhati-hati. Dan perempuan sendiri kena berhati-hatilah. Dia sebagai perempuan memang dia terdedah dengan benda-benda yang seumpama. Jadi maknanya kena bersungguh-sungguh dalam membina supaya dia jadi hamba yang sebenar kepada Allah Ta'ala.